Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita sama balik kitab kita ni, Teguran Suci dan Jujur Terhadap Umat Bani Sirah oleh Maulana Muhammad Asri Yusuf. Kita dalam bab anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, dipinggirkan lagi. Kita masuk dalam tajuk topik yang kelima, iaitu Abdullah, cucu lelaki kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu pertama Ali bin Abdul As, cucu kedua perempuan tu Umamah, cucu lelaki yang kedua ni Abdullah lah. Ahli-ahli sejarah menulis ketika Ruqayyah berada di Habsyah. Ruqayyah ni anak kedua Nabi lah, yang hidup masa Nabi jadi Rasul ada. Ruqayyah berada di Habsyah. Beliau mengalami keguguran. Gugur dah. Selepas itu Allah SWT mengurniakan seorang anak lelaki, diberi nama Abdullah kepada Ruqayyah dan Uthman. Jadi Ruqayyah ni isteri Uthman radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan. Abdullah kemudiannya digelari dengan Abdullah Akbar, ini Abdullah besar. Jadi di segi nasab lebih daripada Hasan Hussein lah. Ya, cucu yang lebih sulung, lebih senior, lebih tua dah. Mulai saat itulah Uthman dikunyahkan dengan Abu Abdillah. Abu Abdillah sebab apa? Anak dia tu lah daripada Ruqayyah, isteri Ruqayyah. Dan beliau lebih senang dipanggil Abu Abdillah. Rujuk Ibn Asir dalam Usul Al-Ghabah jilid 5 halaman 406. Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Qurtubi jilid 14 halaman 242. Ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra jilid 8 halaman 24. Ibn Katsir dalam Bidayah wa Nihayah jilid 5 halaman 308. Jilid 7 halaman 219. At-Tabari dalam Tarikhul Umam al-Muluk jilid 3 muka surat 444. Ibn Abdul Bar dalam Al-Isti'ab jilid 4 halaman 300. Ibn Hajar dalam Isabah jilid 4 halaman 304. Itu rujukan tentang cerita ni lah. Jadi Abdullah ni cucu lelaki kedua Rasulullah SAW. Okey, kebanyakan ahli sejarah terpedaya, bukan seorang dua ahli sejarah daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abdullah Al-Akbar meninggal dunia ketika berumur 6 tahun. Ramai terpedaya dah. Akibat mukanya dipatuk bapa ayam. Yang ni menurut setengah riwayat matanya dah. Ayam bapak tu lah. Jadi kena patuk, mati lah. Dia dikatakan meninggal dunia pada bulan Jamadil Awal tahun keempat Hijrah. Kononnya lah. Selain Abdullah, Ruqayyah tidak lagi mendapatkan anak lain. Tu nak cerita itu dengar. Apabila umpan mengena dah. Apa yang disebutkan oleh sejarah itu sebenarnya tidak berasas sama sekali, bohong dah. Malah itu tidak lebih daripada umpan yang ditaburkan oleh kuncu-kuncu Ibn Sabak, pokok Syiah ni lah, bagi memperdayakan umat Islam. Hal ini agar umat Islam dapat menerima cerita rekaan mereka, iaitu cucu-cucu lelaki Rasulullah SAW yang masih hidup sampai beranak pinak hanyalah Hasan Hussein. Itu poin dia. Soalnya tak ada keturunan walai dah. Hasan Hussein je ada keturunan. Yang lain semuanya meninggal dunia ketika masih kecil lagi. Nak akad Hasan Hussein lah. Padahal cucu lagi, hak lain lagi besar dah. Bagaimana mereka akan beranak kalau sudah meninggal dunia sewaktu masih kecil lagi? Kira nasab ni, Ali bin Abdul As tak ceritalah, tak tahu nasab ada keturunan ke tak dah. Tapi dia mati umur 22 tahun. Dah pasal perang Yarmuk dah. Lepas tu cucu lain, inilah cerita ni, dia mau takut pokok Syiah, takut akak keturunan yang lebih nasab tinggi ni, Abdullah, cucu lelaki kedua Rasulullah SAW. Mereka pun kata tak ada dah. Mati kecil dah. Bukankah apabila umat Islam termakan umpan ini, mereka akan menganggap salah silah keturunan Sayyid itu adalah sesuatu yang khusus dengan Fatimah. Itu poin dia. Sayyid keturunan Nabi ni Fatimah. Habib dah Sayyid. Itu pun merusi dua orang anak lakinya sahaja, iaitu Hasan dan Husain. Anak perempuan dia tak, cucu perempuan dia tak timbul pula dah, Zainab dan apa kata Ummu Kulthum ni. Tumbuh Hasan dan Husain. Dah. Ummu Kulthum ni kakak kepada Hasan Husain lagi sebenarnya. Dia tak timbul je kok. Dia buat kerja kecil dah. So timbul Hasan Husain ni abang dah. Cucu-cucu lain seolah-olah mati kecil dah. Itulah cara yang dibuat oleh Syiah supaya nampak
nasab keturunan tinggi pada Hasan Hussein. Ini yang sebenarnya dikendaki oleh mereka dah. Sepatutnya akal tidak diabaikan. Apa-apa pun kita berfikir. Kita ketua ustaz agak dengar kitab besar. Setengah tu sanak. Sanak tu satu perkara ke dah. Nampak molek sikit. Oh, tak boleh take nasu dah. Itu masalah. Kita kena berfikir. Akal ni lebih. Kena berfikir. Kena bandingkan dengan lain. Bukan akal. Tolak tak ada hujah. Akal dengan hujah lah dah. Jadi kita guna hujah supaya kita boleh fikir yang mana tepat, mana kuat. Padahal kalau ahli-ahli sejarah itu membuka sedikit sahaja minda mereka, pemikiran mereka, fikir sikit, dan sahaja terdedahlah kekarutan, karut-marut, tak betulnya dakwaan musuh-musuh Ahlul Bait Rasulullah SAW. Syiah nak musuh Ahlul Bait ni, dia guna Hasan Hussein sajalah. Justru mereka sendiri menyebutkan Abdullah meninggal dunia pada tahun ke-4 Hijrah. Jadi bagaimana pula mereka menerima kematiannya ketika berumur 6 tahun? Sekali kata 4 Hijrah, sekali kata 6 tahun umur dah. Sekali ahli sirah bersepakat Ruqayyah dan suaminya Uthman berhijrah ke Habsyah pada tahun ke-5 kenabian. Sebelum hijrah lagi lah, ke-5 kenabian. Dan tidak lama selepas itu mereka mendapat seorang cahaya mata yang diberi nama Abdullah. Kalau kematiannya berlaku pada tahun ke-4 hijrah, tentu umurnya ketika itu bukan lagi 6 tahun tetapi sebenarnya 12 tahun. Lepas hijrah mati, umur dia 12 tahun. Bukan umur 6 tahun. Nampak bercanggah tu. Kita kena berfikirlah. Entah bagaimana ahli-ahli sejarah terkemuka seperti Ibn Hajar, Ibn Katsir dan ramai lagi yang lain dapat menelan kekarutan seperti ini. Tabari mengatakan Abdullah meninggal dunia ketika berumur 7 tahun. Lagi pelik lah. Lepas mereka sepakat bahawa Ruqayyah dan suaminya Uthman ni dia berhijrah ke Habsyah tahun ke-5 kenabian. Masa itulah mereka melahirkan cahaya mata nama Abdullah ni. Jadi tak mungkin umur 7 tahun. 12 tahun lah mungkin lah. Dekat-dekat 11 tahun, 13 tahun, 12 tahun gitu. Juga 7 tahun. Ibn Hazm bertindak lebih pelik lagi dalam soal ini kerana beliau berkata Abdullah mati ketika berumur 4 tahun. Nah, ulama soal sunnah dakar tapi juga tertipu dengan riwayat sirah. Rujuk Ibn Hazm dalam Jawami'us Sirah halaman 39. Okey, siapa pencetusnya? Ibn Ishaq pencetus idea tersebut yang bercanggahnya. Mari kita lihat pula apa kata Ibn Ishaq bila mengatakan Abdullah mati ketika masih menyusu. Berat lagi. Nah, rujuk Ad-Dulabi dalam Az-Zurriyatul Tahirah jilid 1 halaman 76. Ad-Dulabi dalam Al-Kuna wal Asma' jilid 1 halaman 72. Ibn Qutaybah pula cuba memutarbalikkan fakta apabila beliau menulis. Fawulida Uthman bin Affan Abdullah Al-Akbar. Fawaladu Uthman bin Affan Abdullah bin Akbar ummahu fa'akhatat bintu Ghazwan wa Abdullah Asghar ummahu Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Uthman mendapat Abdullah Al-Akbar, ibunya ialah Fakhtah binti Ghazwan. Dan Abdullah Asghar, ibunya ialah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbaliklah. Jadi Abdullah Al-Akbar tu mak dia Fakhtah binti Ghazwan. Bukan kait dengan nasab keturunan Rasulullah. Nah. Dan Abdullah Asghar pula Ruqayyah binti Rasulullah. Nak membenarkan riwayat daripada Ibn Ishaq lah sebabnya. Rujuk Ibn Qutaybah dalam Al-Ma'arif halaman 85. Okey, semua ahli sejarah bersetuju Uthman berkahwin lebih dahulu dengan Ruqayyah. Lama awal dah. Kemudian selepas Ruqayyah meninggal dunia, beliau berkahwin pula dengan adik Ruqayyah iaitu Ummu Kulthum. Tu sepakat. Uthman tidak berkahwin dengan siapa pun ketika beliau menjadi menantu Rasulullah SAW. Tak ada bini kedua ketiga dah. Dah. Dia setia dengan anak Rasulullah. Sama ada ketika Ruqayyah menjadi isterinya ataupun Ummu Kulthum menjadi isterinya, seorang sahaja dah. Lepas mati Ummu Kulthum tu barulah dia kahwin dengan orang lain. Sebelum tu satu isteri ya. Okey, hanya satu permainan silap mata dah. Dengan Ruqayyah, Uthman mendapat seorang anak lelaki yang diberi nama Abdullah seperti disebutkan sebelum ini. Selepas kedua anak Rasulullah SAW wafat, barulah Uthman berkahwin dengan isteri-isterinya yang lain, termasuklah Fakhtah binti Ghazwan. Hak kata saat ni dah. Jadi anak dia Abdullah Akbar ni. Tak betul lah. Ni asrar ni. Jadi bagaimana anaknya dengan Fakhtah binti Ghazwan yang juga diberi nama Abdullah akan menjadi akbar, besar ataupun lebih tua. Dan anaknya dengan Ruqayyah pula menjadi asghar, kecil ataupun lebih muda. Tak menasabah lah. Mati dah. Muk kepada
Abdullah Akbar tiba jadi Asghar, pelik. Padahal tentu Abdullah anak Uthman dengan Ruqayyah lebih tua. Ini disebabkan selepas Ruqayyah meninggal dunia, baru ibu Abdullah yang dikata Akbar itu dinikahi oleh Uthman. Pelik lah. Sepertinya semua ini dilakukan tidak lain kerana Abdullah anak Fakhtah binti Ghazwan itu dikatakan meninggal dunia ketika masih kecil. Maka musuh-musuh generasi awal Islam terus mempergunakan. Peringkat awal Islam lagi dah. Mempergunakannya sebagai peluang untuk bermain selak mata di hadapan orang ramai dengan memutar balikkan yang besar menjadi yang kecil dan sebaliknya. Tujuannya adalah membuktikan bahawa Rasulullah SAW tidak mendapatkan cucu yang meneruskan zuriatnya selain melalui Ali bin Abi Talib yang menjadi idola mereka. Itu matlamat mereka. Jadi seolah keturunan Nabi ni hanya melalui Ali bin Abi Talib dan tidak ada cucu Rasulullah SAW yang melahirkan keturunan lain. Mati kecil lah. Macam itulah ceritanya supaya nampak hanya Hasan Hussein. Bukan anak orang anak kakak-kakak pada Fatimah ni yang tak dia cuba dihilangkan. Bahkan adik-beradik Hasan Hussein, kakak dia tu, Ummu Kulsum tu, dihilangkan sejarahnya seolah-olah Hasan Hussein ada keturunan. Okey, pandangan tokoh sejarah Islam semasa. Menurut pengamatan Maulana Hakim Mahmud Ahmad Zafar. Maulana Hakim Mahmud Ahmad Zafar, pengkaji yang hebat ni di Pakistan. Orang yang mula-mula dikesan mengemukakan kisah Abdullah Al-Akbar, cujunda Rasulullah SAW meninggal dunia ketika berumur 6 tahun, ialah Imam Bukhari dalam kitabnya Tarikhul As-Saghir. Namun riwayat ini juga tidak membuatkan kenyataan sebab kematian Abdullah adalah kerana beliau dipatut bapa ayam tak sebut tu, patut bapa ayam. Sekadar mati umur 6 tahun dalam Tarikh Bukhari, Tarikh As-Saghir. Jika kita tidak mengatakan kenyataan dalam kitab Imam Bukhari ini adalah sesuatu yang susuk masuk ke dalamnya oleh pihak musuh, maka kita terpaksa menerima bahawa Imam Bukhari adalah orang pertama dalam kalangan tokoh-tokoh Ahlussunnah menjadi mangsa jerangkap yang dipasang oleh pihak musuh. Imam Bukhari kena perangkap Syiah. Namun sekiranya riwayat dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam Tarikh As-Saghir itu dilihat dari kacamata ilmu hadis, maka ia adalah satu riwayat tidak boleh dipertanggungjawabkan. Imam Bukhari menukilkan cerita ini daripada Zuhri, sedangkan Bukhari tidak mungkin meriwayatkannya secara langsung daripada Zuhri. Ada tengah-tengah. Bahkan bila tidak sempat pun bertemu dan melihat Zuhri, tak sempat lah. Awal lagi Zuhri ni. Macam ini betul jumpa lah. Zuhri meninggal dunia pada tahun 104 Hijrah. Imam Bukhari pula lahir pada tahun 194 Hijrah. Dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijrah. Jadi, jauh tu dah. Berapa tahun? 70 tahun tikah dah. Mati tu, 70 tahun lepas tu baru lahir Imam Bukhari. Ini berarti ketika Zuhri meninggal dunia, Imam Bukhari tidak wujud lagi. Walaupun dalam kandungan ibunya pun tak wujud. Jadi bagaimanakah bila dapat meriwayatkan kisah ini secara langsung daripada Zuhri? Sudah tentu di sana ada orang tengah yang membawanya kepada Imam Bukhari. Siapa pula gerangan orang tengah itu tidak pula dinyatakan. Maka dengan sendirinya cerita ini tidak boleh terima kerana terputus isnadnya. Hadrat Uthman Syakhsiyat Aur-Qidar, jilid 2 halaman 515. Kita urdu lah. Besar sekali kemungkinan kerana terlalu percaya kepada Bukhari, orang lain terus menukil dan menyebarkan kisah ini tanpa usul periksa. Al-Mas'udi membocorkan rahsia. Sekarang sampai masanya kita melihat pula apa yang ditulis oleh sejarawan Syiah. Yang terkemuka iaitu Al-Mas'udi dalam bukunya Murujuz Zahab. Tokoh Syiah lah, sejarawan Syiah. Nyataan beliau ini akan membuhul segala yang tersimpul dan membongkar rahsia yang selama ini dianggap sebagai rahsia paling besar, top secret, dalam kalangan tokoh-tokoh Syiah. Al-Mas'udi menulis, Abdullah Al-Akbar dipanggil dengan gelaran Al-Mutarrif kerana kekacakannya dan kecantikannya. Handsome lah. Rujuk Hazrat Uthman Syakhsiyah Aur-Qidar, jilid 2 halaman 515. Beliau menulis lagi selanjutnya, wa balagha Abdullah Asghar min as-sin 76 aman. Fanaqrahu dikun fi 'ainihi fakana dhalika sabab matihi. Dan Abdullah Asghar hidup sampai menjangkau umur 76 tahun. Kemudian matanya dipatuk bapa ayam dan ini yang menjadi sebab kepada kematiannya. Hadrat Uthman Syakhsiyah Aur-Qidar, jilid 2 halaman 515. Bukan umur 7 tahun, umur 76 tahun. Abdullah Asghar ni. Abdullah Asghar. Okay, hasil keterangan Al-Mas'udi. Daripada keterangan Al-Mas'udi ini dapatlah disimpulkan beberapa perkara seperti berikut. Sebenarnya Ruqayyah dan Uthman mendapat 2 orang anak laki-laki.
Kedua anak ini tidak mati sewaktu kecil seperti yang didakwa oleh kebanyakan ahli sejarah. Seorang daripadanya iaitu Abdul Akbar menjangkau umur dewasa dan suka pula berkahwin dan bercerai. Sementara yang seorang lagi iaitu Abdullah Asghar hidup menjangkau sampai umur 79 tahun. Hidup lama belaka. Anak cucu kepada Nabi ni daripada anak Ruqayyah ni, kakak pada Fatimah lagi dah. Dah. Yang kedua lah Kak Angah ni. Bagaimanapun fikiran Al-Mas'uni tetap dihantui dongeng Abdullah mati akibat dia patuk bapa ayam. Tapi dongeng lah. Bapa ayam dia patuk ayam ni. Dia nak ada unsur nak hina lah. Barra'ah. Unsur barra' lah. Unsur tabarra' lah. Al-Mas'udi seperti kebanyakan sejarawan-sejarawan yang lain tetap tidak menyebutkan sama ada anak-anak Ruqayyah ini beranak cucu atau tidak. Tak ceritalah. Ada cucu ke, ada anak beranak, ada anak menikah ke apa. Namun secara logiknya kita akan berkata orang lelaki yang hidup selama 76 tahun mustahil tidak pernah berumah tangga walaupun sekali sepanjang hayatnya. Bahkan orang yang suka berkahwin dan bercerai tidak mungkinkah tidak pernah mendapatkan walaupun seorang anak. Kecuali terdapat bukti yang menunjukkan dia seorang mandu. Asal-asal manusia ni tidak mandu. Ramai tak mandu. Mandu ni jarang-jarang. Kalau mandu mesti sebut lah. Disebut dalam sejarah. Ibn Taymiyah pula membongkar rahsia ni. Tadi Syiah sendiri terbocor rahsia dia. Top secret dia. Terbocor. Lepas tu Ibn Taymiyah pula membongkar rahsia ini. Antara bukti yang menunjukkan Abdullah tidak mati ketika masih kecil dan menjangkau umur seperti yang disebutkan oleh Al-Mas'udi di atas adalah apa yang dikemukakan oleh Imam Ibn Taymiyah pula. Dalam bukunya Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah ni kitab buku yang dikarang oleh Ibn Taymiyah nak nama Syiah lah. Beliau menulis, wa amma Ali bin al-Hasan famin kibar at-tabi'in wa sadatihim ulama wa dunya ilman wa dunya akhadha an abihi wa ibn Abbas wal musawwirin makhramah wa abi Rafi' maula an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah wa Ummu Salamah wa Safiyah ummahatul mu'minin wa an Marwan bin Hakam wa Sa'id bin Musayyib wa Abdullah bin Utsman bin Affan wa Zakwan maula Aisyah wa ghairihim radhiyallahu anhum. Adapun Ali bin Husain, beliau termasuk antara tabi'in besar. Ali bin Husain ni cicit Nabi dah, anak kepada cucu Nabi. Dan tokoh dalam kalangan mereka baik dari segi ilmunya maupun dari segi agamanya. Beliau mempelajari ilmu agama daripada ayahnya Husain bin Ali, Ibnu Abbas, Miswar bin Makhramah, Abi Rafi' hamba yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Ummu Salamah, Safiyah ummahatul mu'minin radhiyallahu anha, Marwan bin Hakam, Sa'id bin Musayyab, Abdullah bin Uthman bin Affan, Zakwan hamba ni terbocor, Abdullah bin Uthman bin Affan. Dah. Maksudnya cicit Nabi ni sempat belajar dengan Abdullah bin Uthman bin Affan. Maksudnya hidup lama lah tua. Kalau mati kecil nak belajar macam mana dah. Betul Zakwan hamba bebasan Aisyah dan lain. Rujuk Ibn Taymiyah dalam Minhajus Sunnah An-Nabawiyah jilid 4 halaman 8. Kenyataan Imam Ibn Taymiyah ini buktikan Abdullah bin Uthman bin Affan masih hidup sehingga zaman Ali bin Husain yang digelarkan dengan Zainal Abidin. Yang lahir pada tahun 38 Hijrah dan wafat pada tahun 94 Hijrah. Jadi bagaimana kita akan mengatakan beliau meninggal dunia ketika berumur 9 tahun? Tak logik lah. Sebabnya Ali bin Husain atau Zainal Abidin pernah belajar dengan anak Uthman, Abdullah bin Uthman bin Affan. Dan disebab gitu para ulama menulis anak cucu Abdullah bin Uthman hari ini tersebar dengan begitu ramai. Di tanah Arab, Sepanyol, benua kecil India, Ethiopia dan lain. Ada nasab. Keturunan cucu Nabi daripada Abdullah bin Uthman ni. Anaknya Ruqayyah sampai ke banyak negara dah. Sepanyol pun ada dah. Maksudnya ada ilmu nasab keturunan ni sebut. Jadi tak betul lah Abdullah bin. Jadi dari segi kalau Abdullah Ali bin Abdul As ni kalau tak timbul nasab tak ada pun, Abdullah yang kedua ni tinggi, jauh lebih tinggi nasab keturunannya daripada Hasan dan Husain. Sepatutnya kalau nak kira kat lebih tinggi darjat lah. Mudah nak jadi raja lebih ni daripada orang lain lah. Maksud menyelewengkan fakta sejarah. Sekiranya meneliti gelagat perosak sejarah orang Islam, tentu akan dapat menarik banyak lagi kesimpulan daripada dakwaan mereka bahawa Abdullah anak lelaki Ruqayyah dan cucu Rasulullah SAW meninggal dunia ketika masih kecil. Jadi
Sebagai contoh, penulis hanya ingin mengemukakan beberapa kesimpulan saja. Kesimpulan lah bahawa benda ni penyelewengan fakta sejarah lah, tak betul. Abdullah anak Uthman, anak Ruqayyah, anak Nabi tu, cucu Nabi lah. Anak lelaki Ruqayyah ni mati kecil, tak betul dah. Pertama, musuh-musuh Ahlul Bait, musuh-musuh keluarga Nabi sebenarnya. Yang penunggan dia musuh Nabi. Macam kita sekarang lah. Dia kata dia ni pejuang Islam, tapi dia kadang bermusuh Islam bersama dengan golongan yang menentang Islam ni. Sebenarnya ada juga gitu dah. Jadi musuh-musuh Ahlul Bait ni mengaku suka Ahlul Bait, tapi sebenarnya mereka lah pengkhianat, membunuh Ahlul Bait, membenci Ahlul Bait dan Bani Umayyah. Sebenarnya mahu menghapuskan nama Abdullah anak Uthman ini daripada senarai sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dilakukan kepada Ali bin Abdul As. Ali bin Abdul As ni tak sebut, tak tahulah, ada keturunannya juga. Kata dia tinggi lagi lah pasal dia cucu sunah Nabi. Ni anak, tapi mati bodoh lah, umur 22 tahun, tak tahu ada anak ke tidak. Nah, tapi orang ni tentu orang hidup tua dah. Dia pernah mengajar cicit Nabi. Maksudnya dia mati tua lah. Dan dia ada anak cucu yang ramai lah. Dan terbukti memang ada. Dengan menerima kedua-dua cucu Rasulullah SAW ini hidup sampai dewasa, berarti mereka harus menerima juga kedua-duanya sebagai sahabat besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu mereka berusaha buat cerita seolah cucu Nabi yang lain ni mati kecil belaka dah. Yang kedua, sekiranya terima Abdullah bin Uthman hidup sampai ke zaman Ali bin Husain, tentu banyak pula peranan dan jasanya yang mesti terima. Mengajar je tok guru besar dah, dan sahabat, di kalangan sahabat. Sehingga zaman tabi'in entah sebanyak mana jihad dilancarkan kepada orang kafir. Dan ramai mana pula orang kafir memeluk agama Islam hasil dakwah para sahabat-sahabat. Bersama-sama tabi'in yang adalah anak-anak murid mereka. Salah satu sumber yang disebutkan oleh Ibn Taymiyah ialah Abdullah guru kepada Ali bin Husain. Guru kepada Ali bin Husain. Maksudnya tinggilah. Tok guru, alim lah. Cucu Nabi yang alim. Yang ketiga, cerita ini tentu sekali mengalami tokoh tambah dari semasa ke semasa. Orang pertama dikesan mengemukakannya ialah Ibn Ishaq. Tetapi dia belum menyebutkan sebab kematian Abdullah kerana dipatut bapa ayah itu. Itu adalah tambahan orang-orang yang kemudian tambah-tambah lah. Nak nampak buruk dah. Yang keempat, cerita ini sengaja diada-adakan bagi menafikan jasa dan sumbangan cucu-cucu Rasulullah SAW daripada anak-anak baginda SAW selain Fatimah. Supaya nampak anak cucu Nabi tak ada peranan. Tak ada jasa dah. Begitulah mereka cuba menutup nama cucu-cucu Rasulullah SAW lain. Pencanggahan pendapat Umar Abdullah. Yang kelima, pencanggahan pendapat Umar Abdullah ketika meninggal dunia adalah kerana pereka-pereka cerita ini. Pereka cerita ni mungkin baru terfikir kemudian selepas mereka mengaitkan kematiannya dengan patukan bapa ayam. Adakah orang ramai akan dapat menelan dengan mudah jika kita katakan budak yang berumur 12 tahun mati kerana dipatuk bapa ayam? Dah. Mula 7 tahun, lepas tu 12 tahun, tu lagi 9 tahun. Sebabnya payah. Nak kata mati kecil ni. Mati 12 tahun ni, besar dah. Kecil lah mudah mati ni tak? Yang keenam, cerita ini adalah salah satu contoh kebencian dan dendam kesumat pereka-pereka cerita ni terhadap Bani Umayyah. Bani Umayyah keturunan Nabi juga. Uthman lah kait dengan Umayyah. Ruqayyah tu Nabi dah. Yang ketujuh, ia menunjukkan betapa perekanya mengalami kesukaran menyembunyikan kewujudan seorang cucu Rasulullah SAW yang memang meninggalkan zuriat di belakangnya. Suka nak sembunyi. Bukan main reka cerita supaya nampak anak cucu Nabi yang lain tak ada zuriat dah. Yang ke-8, kepalsuan sesuatu cerita akan dapat dikesan juga akhirnya. Seringkali berlaku dalam kalangan terlibat sendiri yang mendedahkan kepalsuannya. Kadang Syiah sendiri yang bocor rahsia dah. Jadi kita janganlah semata-mata Ibn Hajar Asqalani saat ni tak. Ibn Jabir At-Tabari sebut tak. Walaupun tak logik terima. Mata-mata tak guru besar dah. Benda ni nampak bercanggah. Kita nak fikir lah. Guna otak je. Guna akal fikiran kita. Okey, Fatimah yang ke-6 dah. Habis peristiwa tu tentang anak cucu Nabi yang kedua, anak cucu lelaki yang kedua yang paling lelaki yang paling besar iaitu Abdullah bin Uthman. Sebenarnya hidup sampai tua, sampai besar dan ada anak cucu dia dah, ada zuriat sampai sekarang dah. Sekarang yang ke-6 pula perbincangan ke-6, Fatimah anak perempuan ketiga Rasulullah SAW. Dah, anak hak ni lah hak Syiah guna modal ni. Ambil orang ni lah. Anak yang ketiga, bukan anak yang pertama, kedua dah.
ketiga. Fatimah radhiyallahu anha adalah anak perempuan Rasulullah SAW yang bangsu menurut setengah ulama. Namun mengikutkan kebanyakan ulama, beliau adalah anak perempuan ketiga Rasulullah SAW. Sementara anak perempuan bangsu baginda SAW menurut mereka ialah Ummu Kulthum, isteri Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Ummu Kulthum balik bangsu, bukannya Fatimah dah. Rujuk Ibn Hazm dalam Jawami' As-Sirah halaman 39, Jamharatul Ansab halaman 16, Az-Zahabi dalam Siyarul A'lam Nubala jilid 2 halaman 89, dan Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab jilid 2 halaman 134. Akibat mendewa-dewakan Hasan dan Husain. Seperti yang disebutkan sebelum ini, kita tidak akan membincangkan dengan terperinci Fatimah dan dua orang anak beliau yang terkenal, iaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Demikian juga kita tidak mengemukakan kelebihan dan keutamaan mereka di sini kerana mereka tidak termasuk antara anak-anak cucu Nabi SAW yang dilupakan dan dipinggirkan oleh umat. Kita tak bincang mana sebab orang tahu belakang. Orang tahu. Ada sesuatu yang tahu anak cucu. Tapi kalau sebut Zainab ke, Ummu Kulthum ke, sebut tu Abdullah bin Uthman ke, Ali bin Abdul As ke, jadi orang tak tahu belakang Jadi Umamah binti Abdul As ke, semua orang tak tahu tu. Jadi waktu biasa tu kita sebut yang jangan disebut orang tak tahu Malah apa yang menjadi kenyataan sejak dahulu sampai sekarang adalah mereka diangkat, Hasan Husain diangkat sebegitu tinggi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melalui banyaknya riwayat-riwayat palsu bahkan dilebihkan sebegitu rupa sehingga sirna tertutup segala kelebihan dan keutamaan anak-anak cucu Nabi SAW yang lain. Itu matlamat mereka Bagaimanapun pada kesempatan ini penulis tetap menyentuh berkenaan mereka dalam konteks-konteks yang ada kaitan dengan anak-anak cucu Rasulullah SAW yang lain. Okey, tahun kelahiran Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi, anak ketiga Nabi. Para ulama berbeza pendapat berkenaan tahun kelahiran Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, yang terkenal dengan Az-Zahra. Ada yang berpendapat beliau dilahirkan pada tahun pertama kenabian. Al-Qulaini mengatakan Fatimah dilahirkan pada tahun kelima kenabian. Ibn Ishaq berpendapat kesemua anak Rasulullah SAW dilahirkan sebelum kenabian kecuali Ibrahim. Itu disebut gitu Ibnul Jauzi, Ibn Sa'id dan Zarqani pula berpendapat Fatimah dilahirkan 5 tahun sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, ketika orang Quraisy sedang sibuk membina Kaabah. Gitu. Ini berarti beliau dilahirkan ketika Nabi SAW berumur 35 tahun. Kerana para ulama sepakat mengatakan baginda SAW dilantik menjadi Rasul ketika berumur 40 tahun. Rujuk Ibn Jauzi dalam Muntazam jilid 1 halaman 237 dan Ibn Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra jilid 8 halaman 19. Bukti dilahirkan sebelum kenabian. Ini adalah pendapat yang betul jika kita mengatakan Fatimah dilahirkan pada tahun pertama kenabian ataupun pada tahun-tahun yang lain. Selepas itu, mengikut pendapat setengah ulama, maka apakah artinya Nabi SAW menunjukkan sabda baginda dalam hadis Inzar al-Ashirah? Selepas turunnya firman Allah SWT ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah ancaman kepada keluargamu yang terdekat. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Selepas turun ayat ini, baginda SAW bangkit menyeru sanak saudara yang dekat dengan bersabda begini, ya ma'syara Quraisy, aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Ya bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la aghni anka minallahi syai'a. Wa ya Safiyah ammatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la aghni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti min mali, la aghni anki minallahi syai'a. Wahai orang Quraisy, tebuslah dirimu kerana aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk melepas kamu daripada azab Allah. Wahai anak-anak Abdul Manaf, aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk melepas kamu daripada azab Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk melepas kamu daripada azab Allah. Wahai Safiyah, ibu saudara Rasulullah, aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk melepas kamu daripada azab Allah. Wahai Fatimah, anak perempuan Muhammad, mintalah apa yang engkau mahu dari hartaku, tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk melepas kamu daripada azab Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitab Al-Wasiyah,
Bab hal yadkhulu an-nisa'u wal waladu fil qarib. Oleh Abu Hurairah, nombor hadis 2703, status sahih. Hadis kuat ni. Fatimah lahir dah pada umur Nabi 40 ni. Jika Fatimah memang benar dilahirkan pada tahun kenabian ataupun pada tahun-tahun berikut selepas Nabi dilantik jadi Nabi lah, maka apakah artinya Rasulullah SAW menyeru beliau dengan berkata, wahai Fatimah, anak perempuan Muhammad, mintalah apa yang kau mahu daripada hartaku, tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk melepas kamu daripada azab Allah SWT. Sebut nama Fatimah. Fatimah tu kalau baby pun tak logik dah. Mesti besar dah pahala. Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari jilid 14 halaman 435, Ahmad dalam Musnad jilid 17 halaman 238, Al-Bahaqi dalam Syu'ab al-Iman jilid 15 halaman 468. Ini disebabkan para ulama sepakat mengatakan ayat ini diturunkan sekitar tahun kedua ataupun tahun ketiga selepas baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Bukankah pada waktu itu Fatimah masih lagi kanak-kanak yang belum mengerti apa-apa berkenaan agama dan belum juga ditaklifkan dengan apa-apa beban syariat? Kalau mengikut Al-Qurani, tokoh Syiah yang terkenal itu bererti baginda sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada Fatimah sebelum kelahirannya lagi. Syiah kata 5 tahun selepas kenabian. Tak lahir lagi Fatimah. Pelik lagi dah. Okey, mereka tetap berdegil, pokok Syiah ni, dekat diri dia. Orang Syiah tetap berkeras mengatakan bahawa Fatimah dilahirkan selepas kenabian. Bagi mereka, Fatimah satu-satunya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah yang dilahirkan selepas baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi Nabi. Tujuan mereka adalah bagi mengatakan kelebihan dan keutamaan Fatimah berbanding adik-beradiknya yang lain, itu matlamat dia dah. Oleh itu mereka mengadakan cerita Ruqayyah dan Ummu Kulthum berkahwin dengan anak-anak Abu Jahal. Kita cerita dah. Bohong cerita dia. Ruqayyah kahwin dengan anak Abu Lahab dah. Ruqayyah dan Ummu Kulthum berkahwin dengan Abu Lahab. Okey, Abu Jahal, Abu Lahab. Bohonglah kau dah. Sebelum kemudian Abu Jahal. Abu Jahal dah. Abu Jahal. Ia bertujuan dapat dijadikan sebagai bukti bahawa kedua-dua mereka adalah kakak kepada Fatimah. Justru Fatimah juga belum berkahwin dengan siapa pun sebelum berkahwin dengan Ali selepas Perang Badar. Suci lah. Termasuk Bani Jahat. Ini bodoh. Ruqayyah dan Ummu Kulthum ni seolah kahwin dengan Abu Jahal supaya anak Abu Jahal ada Bani Jahat lah. Itu matlamat dia lah. Okay, tahun perkahwinan Ali dengan Fatimah. Para ulama sepakat mengatakan Fatimah berkahwin dengan Ali selepas Perang Badar. Hasil perkongsian hidup itu mereka mendapat 5 orang cahaya mata, iaitu Ummu Kulthum, Zainab, Muhsin, Hasan dan Husain. 5 orang sebenarnya, bukan 4, 5 lah. Menurut pendapat konvensional, tertib kelahiran mereka tidak seperti di atas, tetapi begini ni, Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummu Kulthum. Jadi Ummu Kulthum paling kecil. Ni, Zainab adik. Jadi Muhsin tengah. Tapi hak sebenarnya Ummu Kulthum tu kakak, Zainab nombor 2. Nombor 3 Muhsin, nombor 4 Hasan, Husain tu 4, 5 paling kecil. Okey, masuk tersirat di sebalik tertib konvensionalnya. Bagi penulis tertib konvensional yang biasa kita tahu ni, itu silap dan sebenarnya ia disusun sedemikian untuk beberapa maksud yang tersirat. Apabila didedahkan barulah akan kelihatan di manakah letaknya kesilapan itu. Apakah pula maksud pertama tadi terlebih dahulu untuk menarik perhatian para pembaca kepada tertib sebenar yang harus dipegang oleh kita semua. Jadi ada maksud tersirat lah. Okey, kepalsuan tertib ini. Tertibnya seolah Hasan Husain ni abang dah. Jauh. Besulun. Di sini akan dikemukakan secara teringkas tertib konvensional yang biasa yang palsu itu dah. Dikatakan bahawa Hasan dilahirkan pada tahun ketiga Hijrah. Husain pada tahun keempat Hijrah. Muhsin pula pada tahun kelima Hijrah atau ke-6 Hijrah. Zainab pada tahun ke-8 Hijrah atau ke-9 atau ke-10. Artinya Ummu Kulthum adalah anak bongsu Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma. Meneliti tahun kelahiran Hasan. Bagi penulis, tertib ini tidak boleh terima kerana beberapa sebab. Antara lain adalah seperti berikut. Berdasarkan kesepakatan ulama baik dalam kalangan Ahlussunnah ataupun Syiah, bidan yang menyambut kelahiran Hasan radhiyallahu anhu ialah Asma binti Umays. Asma tidak ada di Madinah pada tahun ketiga atau tahun keempat atau tahun kelima Hijrah pun tak ada lagi ni. Ini disebabkan beliau berhijrah ke Habsyah bersama suaminya Ja'far bin Abi Talib pada tahun kelima kenabian. Beliau bersama suami dan sahabat-sahabat yang lain baru sampai ke Madinah dari Habsyah selepas selesai perang Khaybar. Pada tahun ke-7 Hijrah baru sampai ke Madinah.
Bagaimana Asma akan menyambut kelahiran Hasan yang lahir pada tahun ketiga Hijrah? Jika kita semua menerima Asma menjadi bidan yang menyambut kelahiran Hasan, semestinya kita menerima paling awal Hasan dilahirkan pada tahun ke-7 Hijrah, tidak mungkin sebelum itu lagi. Rujuk Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari jilid 2 halaman 107. Mula Bakir dalam Majlisi dalam Jilal Uluyun jilid 1 halaman 307. Jadi tak kira buku Syiah ke Bukhari Sahih Bukhari ke kitab Syiah ke, semua kata yang sambut ni ialah siapa dia? Asma binti Umais. Bukan Asma binti Abu Bakar tu, Asma binti Umais. Nah, yang pergi ke Habsyah bersama Ja'far bin Abi Talib lah, sepupu Nabi dia. Jadi dia jadi bidan yang sambut Hasan. Jadi tak mungkin lah dia paling cepat 7 Hijrah dia sampai ke Madinah. Yang kedua, dalam Sahih Bukhari tersebut satu kisah yang berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Begini teksnya. Shalla Abu Bakrin al-Asra, thumma kharaja yamshi, fara'a al-Hasan yal'abu ma'as sibyan. Fahamalu ala atiqi wa qala bi Abi Syabiyah bin Nabi, la syabihun bi Aliyin wa Ali yadhaku. Masa Sayyidina Abu Bakar pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Nabi wafat dah. Selepas Abu Bakar selesai bersembahyang, bila keluar dari masjid dengan berjalan kaki, tiba-tiba dilihatnya Hasan sedang bermain-main dengan anak-anak kecil. Abu Bakar terus mengangkat Hasan dan meletakkannya di atas bahu. Seraya berkata, oh sungguh serupa dengan Nabi, tidak serupa dengan Ali. Ali pula ketawa melihat keadaan itu dah. Dia serupa dengan Nabi, tak serupa dengan Ali. Boleh dukung. Bukan kecil, bukan besar lah, kecil lagi dah. Budak kecil lagi boleh dukung dah. Abu Bakar dukung Hasan masa tu dah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari kitab Al-Munaqib. Bukhari ni bab as-sifatin Nabi oleh Uqna Al-Harith. Nombor hadis 3542 status sahih. Bukan zaman Nabi, zaman Abu Bakar dah. Jadi dalam 2 tahun lepas Nabi wafat, Abu Bakar masa tu lah. Jadi masa tu Hasan kecil lagi, maksudnya tak mungkinnya lahir pada tahun 3 Hijrah. Besar tak cakap dukung umur 7-8 tahun. Kalau 3 Hijrah agak maksudnya umur 7-8-9 tahun lah. Besar lah. 8-9 tahun dukung ni. Kisah ini jelas menunjukkan umur Hasan ketika itu tidak lebih daripada 4 atau 5 tahun. Tak lebih. Kecil lagi tahu tak. Seorang tua seperti Abu Bakar hanya akan mendukung budak yang masih kecil. Adalah tidak masuk akal kalau dikatakan Abu Bakar mendukung budak berumur 10 tahun. Sebenarnya 10 tahun tak logik. Selain itu, penggunaan perkataan Sibyan dalam asar ini juga menunjukkan Hasan ketika itu masih kanak-kanak yang belum mengerti banyak perkara. Sibyan ni baby lah, kita kata dah. Bagi budak-budak yang agak cerdik digunakan perkataan gulam. Bukan sabi dalam bahasa Arab. Jadi kecil benar, tak tahu apa, tak tahu cemar cuci dah, kita kata dah. Yang ketiga, budak berumur 7 atau 8 tahun sedikit sebanyak akan ingat rupa orang yang rapat dengannya atau orang yang disayanginya. Keadaan ini tidak berlaku kepada Hasan kerana beliau tidak ingat rupa paras Nabi SAW. Dia tak ingat. Maksudnya kecil benar dah. Sehingga beliau terpaksa meminta pakciknya Hindun bin Abi Halah, anak Khadijah lah, dengan suaminya sebelum Nabi SAW. Hind Abi Halah ni. Menceritakan kepadanya tentang rupa paras datuknya Rasulullah SAW. At-Tirmizi dalam Syamil Tirmizi 1 halaman 374, Al-Baladhuri dalam Ansab al-Ashraf jilid 2 halaman 332. So cerita rupa parah Nabi tu macam mana dah. Dia tak ingat pun muka Nabi, maksudnya kecil benar. Dalam umur 5-7 tahun, dia ingat dah muka Nabi kan lebih kurang dah. Maksudnya tak lebay yang langsung, maksudnya kecil benar dah. Yang keempat, Mullah Bakr Maljisi, sejarawan dan tokoh hadis Syiah, menggambarkan kesedihan yang dialami Fatimah kerana terkilar dengan suaminya Ali. Apabila tiba malam, Fatimah berangkat ke rumah ayahandanya Nabi dah dengan mendukung Hasan di atas bahu kanan dan Husain di atas bahu kirinya. Di samping memimpin tangan Ummu Kulthum dengan tangan kirinya. Kulthum ni boleh jalan dah. Hasan dan Husain ni kedukunglah kecil lagi. Ketika pulang, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju ke masjid dengan mendukung Hasan. Sementara Fatimah pula mendukung Husain serta memegang tangan Ummu Kulthum. Jadi Nabi pendukung Hasan. Ummu Kulthum ni jalan sendiri, bawa air kat dia. Kakak Ummu Kulthum ni.
Rujuk mula Baqir al-Jisi dan Jila'ul Uyun jilid 1 halaman 217 hingga 214. Keterangan mula Baqir jelas menunjukkan Ummu Kulsum lebih besar dan lebih tua daripada Hasan dan Husain, kakak, bukan adik. Sebab itu dia dipimpin oleh ibunya Fatimah. Sekiranya dia paling kecil antara anak-anak Fatimah, tentulah dia didukung, bukannya dipimpin saja. Cakap dukung hak abang. Adik kecil tangan dah. Tak mungkin lah. Kenapa pula Hasan dan Husain yang lebih besar dan tua daripadanya didukung? Tak logik lah. Nah. Yang kelima, sebenarnya tidak ada satu riwayat yang sahih yang boleh dipertanggungjawabkan menyebut Hasan dilahirkan pada tahun ketiga hijrah. Tak ada. Apa yang ada hanyalah cerita-cerita yang tidak bersanad. Yang keenam, jika Hasan benar-benar dilahirkan pada tahun ketiga hijrah, seperti yang didakwakan oleh setengah pihak, tentu ada sekurang-kurangnya satu hadis diriwayatkan oleh beliau daripada Nabi SAW sendiri. Kalau betul lah umur dia tu 7 besar ada masa Nabi wafat tu, tentu dia ada hadis, ingat. Namun para ulama hadis mengatakan tidak ada satu pun hadis diriwayatkan oleh Hasan daripada Nabi SAW secara langsung. Sebab kecil, tak tahu apa lagi dah, tak ingat apa dah. Sedangkan ramai sahabat kecil Nabi SAW seperti Nu'man bin Bashir, Rafi' bin Khadij dan lain meriwayatkan sesuatu daripada baginda SAW. Jadi budak kecil juga, tapi ingat dah, besar dah lah. Ni 7 tahun ke apa, dia ingat dah. Masa Nabi wafat tu, dia ingat lagi sehingga dia boleh cerita hadis tentang Nabi. Bagaimana pula Hasan yang lebih rapat dengan Rasulullah SAW, cucu Nabi dah. Berbanding mereka, semua tidak ada meriwayatkan apa-apa tentang Nabi ni. Ulama berbeza pendapat berkenaan tahun perkahwinan Ali dengan Fatimah. Ada yang mengatakan selepas perang Badar. Dan ada juga berpendapat selepas perang Uhud. Perang Uhud berlaku pada bulan Syawal tahun ketiga hijrah. Mengikut pensyarah Sahih Bukhari terkenal itu Kirmani, pendapat kedua itu lebih tepat. Hasyiah Sahih Bukhari jilid 1 halaman 532. Mula Baqir al-Jisi pula menulis perkahwinan itu berlangsung pada hari Khamis 21 hari bulan Muharram. Mula Baqir al-Jisi dan Jila'ul Uyun jilid 1 halaman 166. Daripada keterangan dua tokoh itu dapatlah disimpulkan perkahwinan itu berlangsung sama ada pada akhir tahun ketiga atau pada awal tahun keempat hijrah. Jadi bagaimana mungkin Hasan dilahirkan pada tahun ketiga hijrah jika kedua ibu bapanya berkahwin pada awal tahun keempat hijrah? Tak logik lagi. Okey, meneliti tahun kelahiran Husain. Kat mana kita nak pergi dah? Kat ni lah dah. Okey. Meneliti tahun kelahiran Husain. Para ulama bersepakat berkenaan Husain lebih muda daripada Hasan. Itu sepakat. Husain ni adik, Hasan ni abang. Atau dengan kata lain, Husain adalah adik Hasan. Kalau Hasan dilahirkan pada tahun ke-7 hijrah, sudah tentu Husain tidak mungkin dilahirkan pada tahun ke-4 hijrah. Lagi kecil. Dalil untuk Hasan itu juga sebenarnya sudah cukup bagi mengetahui berapa sebenarnya umur Husain. Namun lebih meyakinkan anda di sini dikemukakan lagi satu dalil yang lain. Ummu Fadl Lubabah binti Al-Haris, iaitu isteri kepada Abbas, bapa saudara Nabi SAW, saudara sahabat Nabi lah, menceritakan katanya, aku pergi menghadap Nabi SAW. Lalu menceritakan pada baginda, aku bermimpi buruk. Selepas baginda SAW meminta aku menceritakan mimpi itu, barulah aku menceritakannya. Kataku, aku bermimpi sepotong anggotamu. Kataku, aku bermimpi sepotong anggotamu, anggota Nabi lah. Tangan Nabi ke, tak tahulah. Tercampak ke dalam pangkuanku. Kata itulah Ummu Fadl Lubabah binti Al-Haris ni lah. Isteri kepada Abbas. Mak saudara sahabat Nabi lah. Dia kata, dia nampak sepotong anggota Nabi ni tercampak ke dalam pangkuan ribaan tu lah. Ummu Fadl ni. Sebaik saja mendengar cerita itu, Nabi SAW terus bersabda. Nabi pun kata dah, mimpi itu baik sekali. Bukan mimpi buruk, mimpi baik dah. Fatimah akan melahirkan anak. Dan jika dikehendaki oleh Allah SWT, engkaulah yang akan mendakapnya ke pangkuanmu. Jadi maksud mimpi itu bukan buruk. Maksudnya melahirkan anak. Itu dipanggil, mimpi ni dia panggil alam misal lah. Dia tidak boleh terjemuh kita tafsir mimpi je. Takwil mimpi dengan ikut suka kita, dia ada kena belajar kaedahnya dah. Jadi nampak macam menggerunkan lah. Tangan tu terpotong, jatuh atas riba dah. Takut tengok dah. Tapi maksudnya sebenarnya dia akan
sambut cucu Nabi dah. Engkau lah, dalam satu riwayat lain baginda SAW bersabda, engkau lah yang akan menyusukannya. Nah. Apabila Fatimah melahirkan Husain, maka sayalah yang menyusukannya tepat seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Okey, dalam riwayat tambahan Ibn Majah ini ada menyebut, kebetulan pada suatu hari aku membawa Husain kepada Nabi SAW. Dalam Ibn Majah sebut, aku bawa Husain kepada Nabi SAW. Aku ni siapa dia? Ummu Fadalah. Lalu baginda SAW mengambil Husain dan meriba Husain. Dia letak atas riba Husain. Tiba-tiba Husain kencing di atas keribaan baginda SAW. Jadi Husain tu kencing atas riba Nabi lah. Terus aku pun memukul bahu anak itu dengan perlahan sajalah. Pukul gorak lah, bukan pukul sungguh dah. Kerananya Rasulullah SAW berkata kepadaku seraya bergurau. Nabi kata kepada Ummu Fadal, engkau sudah menyakiti anakku, semoga engkau dirahmati Allah SWT. Khatib Tabarizi dalam Mishkatul Masabih, Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah dan Ibn Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra. Hadis Ummu Fadal Lubabah binti Al-Haris inilah sebenarnya dapat menentukan tahun kelahiran Husain dan berapakah umur Husain ketika Rasulullah SAW wafat. Ini cerita kelahiran Husain. Okey, Ummu Fadal di mana sebelum pembukaan Mekah? Sebelum Fathul Mekah, Ummu Fadal di mana saudara Nabi ni? Kepada isteri kepada Abbas bin Abdul Muttalib ni, Abbas ni. Seperti dimaklumi, beliau ni sudah memeluk agama Islam permulaan dakwah Nabi SAW lagi. Namun suaminya Abbas, pak saudara Nabi, tidak menyatakan Islam secara terbuka pada ketika itu. Dengan cerita gitu dah. Hal ini membuatkan mereka terus tinggal di Mekah sampai tahun pembukaan kota Mekah, iaitu tahun ke-8 Hijrah, duduk Mekah lagi. Memandangkan mereka memeluk Islam sebelum pembukaan kota Mekah dan tidak dapat berhijrah sebelum itu kerana sebab-sebab tertentu, maka Nabi SAW membenarkan mereka berhijrah ke Madinah selepas pembukaan kota Mekah. Dia je boleh pergi. Adalah special case. Biasanya Nabi larang sahabat-sahabat di Mekah untuk berhijrah ke Madinah setelah buka kota Mekah. Tapi mereka ni dibenarkan kerana mereka masih Islam awal lagi. Semuanya terhalang dah. Selepas menguasai Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW tinggal di sana sehingga 6 hari bulan Syawal, mengikut apa yang disebutkan oleh Al-Balazuri dalam Ansabul Ashraf, jilid 1 halaman 161. Jadi Rasulullah ni tinggal di Mekah tu 6 hari bulan Syawal. Selepas itu baginda SAW pergi ke Hunain, kemudian mengepung Taif. Ini pergi dengan itulah Hunain lah, selama sebulan. Dan berlakulah pula perang Hawazin. Selepas perang Hawazin, Nabi SAW berada di Autas selama 19 hari. Kemudian barulah Rasulullah SAW pulang ke Madinah pada penghujung bulan Zulkaidah atau permulaan bulan Zulhijjah. Selepas itu Ummu Fadal berpindah ke Madinah. Barulah dia menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak lama kemudian Fatimah melahirkan anaknya Husain. Jadi melihat kepada rentetan peristiwa yang berlaku selepas pembukaan kota Mekah, sudah tentulah dapat diputuskan bahawa Husain dilahirkan pada tahun ke-9 Hijrah. Tengok cerita sini. Nampak bukti kuatnya 9 Hijrah. Orang lain cerita 4 Hijrah ke dah, 5 Hijrah ke, tak boleh terima dah, tak ada hujah. Ini faktanya banyak. Ni cara panggil jirayah. Bukan sekadar sanad. Kalau sanad kuat pun, kalau nampak bercanggah, tak boleh. Ni tambah-tambah lah sanad tak kuat, cerita tak tahu punca mana 3 Hijrah, 4 Hijrah kata Hasan Husain, tiba-tiba tak ada hujah dah. Ni ada sokongan yang kuat. Jadi lahirnya Husain ni pada tahun ke-9 Hijrah. Hasan tu pada 7 atau 8 Hijrah lah. Untuk terus mengatakan Husain sedang lahir pada tahun ke-4, anda terlebih dahulu mesti memutuskan hubungan penyusuan dan penjagaan Husain oleh Ummu Fadal. Kena putus dulu. Sedangkan hadis tu Sahih Bukhari, kuat. Kena tolak hadis Bukhari ya. Dia kata Ummu Fadal menyusukan Husain. Namun anda tidak akan dapat memutuskannya kerana ia adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Semua ulama sepakat bahawa Ummu Fadal ni, mak saudara sahabat Nabi ni, yang menyusukan cucu Nabi ni Husain. Perkara ini dinafikan seolah-olah menafikan matahari pada waktu siang yang terang benderang. Okey, sekadar andaian. Ya, kalau ada orang berkata tidakkah mungkin Ummu Fadal pergi seketika sahaja ke Madinah pada tahun ke-4 atau ke-5 Hijrah bagi menyusukan Husain. Pergi sekejap.
Maka jawapannya adalah tidak mungkin sama sekali, kerana kalau Ummu Fadl pergi pada ketika itu, tentulah beliau tidak boleh pulang semula ke Mekah. Ini berdasarkan kepada firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratun famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Wahai orang yang beriman, apabila orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepadamu, maka ujilah iman mereka. Allah lebih mengetahui tentang iman mereka. Sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang kafir. Surah Al-Mumtahanah ayat 10. Jadi kalau perempuan yang beriman, Ummu Fadl ke siapa-siapa pun, kalau pergi ke Madinah tak boleh pulang ke Mekah. Ayat ini jelas menunjukkan Ummu Fadl tidak pernah pergi ke Madinah sebelum pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah dah. Kerana Allah SWT melarang nabinya mengembalikan orang perempuan yang sudah berhijrah ke Madinah selepas teruji mereka sebagai orang Islam. Kalau dia orang Islam tak boleh pulang. Kalau kita tetap mengatakan juga seperti tadi, berarti sama ada kita mengatakan Nabi SAW sudah melanggar perintah Allah SWT dalam firman-Nya tersebut. Jadi kalau Nabi bagi balik Ummu Fadl, maksudnya Nabi menentang ayat Quran ni. Atau Imam Ummu Fadl tidak betul, atau kafir lagi Ummu Fadl. Padahal para ulama mengatakan Ummu Fadl adalah orang yang terawal memeluk agama Islam. Keterangan ini membuktikan Hasan bukanlah anak sulung Fatimah, tetapi anak keempat atau ketiganya. Dan Husain pula bukan anak kedua Fatimah, tetapi anak bongsu Fatimah. Jadi Husain anak bongsu. Jadi Ummu Kulsum lah anak sulung Fatimah dan Ali. Kita bincang lepas ni lah. Jadi kita boleh sambung pula depan ni. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.